Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita solat Jumaat berjemaah, insya-Allah kita buat sedikit pengisian mengenai tazkirah pada hari ini, iaitu saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila baca ayat ini, semua orang faham bahawa inilah ayat yang selalu kita baca, dan kita dituntut supaya membaca ayat ini selalu. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Makkah di zaman permulaan Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam. Ayat ini bermakna Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu satu, asa. Allahus samad, Allah tempat memohon segala hajat. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bersekutu dengan mana-mana yang ada di atas muka bumi ini. Allah tak boleh disamakan dengan siapa yang ada di atas muka bumi ini. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad menyebut ayat ini? Pertama, ayat ini dikatakan ayat tauhid, iaitu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita membaharui tauhid kita. Ya. Kita membaharui tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ayat ini turun? Ayat ini turun kerana orang-orang musyrikin Mekah ketika itu mereka menyembah berhala. Dan ada riwayat mengatakan bahawa orang-orang Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, tanya, ya, apakah nasab kami ini, ada nasab keturunan, bagaimana nasab Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menghuraikan mengatakan bahawa orang Yahudi mereka menyembah Uzair, anak Allah. Nabi Musa, zaman orang-orang Kristian, dia menyembah Isa Ibnullah, dia kata, atau Isa anak Allah. Kemudian orang-orang Majusi pula menyembah api ketika itu. Dan orang-orang musyrikin Mekah mereka menyembah berhala. Jadi untuk nak menegaskan kepada kumpulan-kumpulan yang bertanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Itu sebab turunnya ayat ini, iaitu mengatakan kepada Muhammad, mengatakan kepada mereka bahawa Allah itu asa. Jadi kalimah ayat ini merupakan ayat tauhid. Kita sentiasa dituntut supaya membaca ayat ini. Dan kalau kita nak sedekah ayat ini kepada arwah-arwah, maka inilah ayat yang utama sepatutnya kita sedekahkan. Ya, kerana ayat ini adalah ayat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini. Aisyah meriwayatkan, mengatakan bahawa di zaman Nabi pernah mengantar satu utusan, satu kumpulan ekspedisi lah, iaitu untuk nak menerangkan agama, menyebarkan agama di Yaman. Kemudian rombongan tu pergilah. Kerana bila rombongan tu pergi, maka selepas mereka balik, ahli rombongan itu yang diketuai oleh seorang ketua mereka, ahli rombongan, salah seorang daripada ahli rombongan tu bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah," dia kata, "ketua kami ini
bila masa pergi ekspedisi nak menyebarkan agama Islam ini, dia bila semayang, dia sentiasa membaca ayat Qul huwallahu ahad, iaitu ayat surah Ikhlas. Surah Ikhlas kita panggil ayat Qul huwallahu ahad, ya, dia selalu baca ayat ini. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada yang bertanya itu, tanyalah kepada dia sendiri. Tanya kepada dia sendiri, kenapa dia baca ayat itu, kenapa dia surah Ikhlas, lalu baca surah Ikhlas. Jadi maka sahabat tu pun terus pergi tanya ketua dia tadi tu. Bila dia tanya, sahabat tu kata, aku suka membaca surah ini, aku rasa selesa membaca surah ini, kerana aku rasa dalam surah ini, dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat pemurah. Mungkin maksud yang disebutkan itu Allahus Samad lah, Allah tempat mohon hajat. Allah ni sangat, dia kata, sangat pemurah. Jadi aku selesa membaca ayat ini. Selepas itu Nabi Muhammad SAW berkata bahawa sesungguhnya Allah menyebut, Allah mengatakan sesiapa yang membaca ayat ini, itu Allah yang, orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, sebagai ingatan sebelum kita solat jemaah ini tazkirah, maka marilah sama-sama kita amalkan untuk sentiasa membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.